prinsip penting untuk kita menyimpan wang. Prinsip penting yang perlu kita ikuti dalam apabila kita terima gaji ataupun untuk menguruskan keuangan kita. Jadi alhamdulillah, ini adalah tajuk perkongsian saya pada malam ini. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan property dealer ataupun dealer aktif di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Misi Bebas Hutang. Pengarang buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, semalam merupakan hari gaji yang diterima oleh penjawat awam. Jadi apa yang perlu kita, macam mana kita nak menguruskan keuangan kita, macam mana kita nak menambahkan keuangan kita ataupun nak tambahkan simpanan kita apabila gaji kita dah terima. Jadi tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Misi Bebas Hutang, pada muka surat 1, dia menceritakan berkaitan dengan prinsip penting menyimpan wang. Prinsip penting menyimpan wang. Jadi apa yang diberitahu oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i di dalam buku ini, diberitahu apa? Masa mula-mula hendak menyimpan, saya selalu tunggu duit lebih. Masa mula-mula nak menyimpan duit, kita akan tunggu duit lebih. Kalau ada duit lebihan hujung bulan, baru kita simpan. Kononnya kalau ada lebih banyak, kita akan simpan banyak. Kalau ada lebih sikit, maka kita akan simpan sikit. Itu adalah kesilapan pertama di dalam kita nak buat penyimpanan duit. Penyimpanan, nak simpan duit, nak simpan wang ni, itu adalah kesalahan pertama. Kesalahan pertama macam mana? Kita tunggu duit lebih. Kesilapan pertama di dalam menyimpan wang ialah menunggu duit lebih. Sebab itulah kalau kita tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun kita tidak akan menyimpan. Kalau kita tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun kita tidak akan menyimpan. Sampai bila-bila pun tidak akan ada duit lebih. Sebab tu kalau kita tengok, apabila gaji seseorang tu meningkat, keinginan dia pun meningkat. Apabila gaji pendapatan dia meningkat, maka hutang dia meningkat. Hutang dia meningkat, keinginan dia meningkat. Sebab itulah gaji bukan penentu untuk seorang tu membuat simpanan yang lebih. Gaji tidak menentukan seseorang tu membuat simpanan yang lebih. Kalau kita kata, okey, aku orang tu sedap lah, dia ada gaji 5,000, sebab tu dia boleh menyimpan. Tak tuan-tuan. Ada orang gaji 1,000 lebih, dia pun boleh menyimpan. Ada orang gaji 2,000 boleh menyimpan. Ada orang gaji 5,000 boleh menyimpan. Tapi apabila kita silap dalam langkah untuk kita buat penyimpanan ni, gaji 10,000, 15,000 pun kita tidak akan ada simpanan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun kita tidak akan menyimpan. Sampai bila-bila pun tidak akan ada lebih. Sebab bila gaji kita meningkat, keinginan untuk berbelanja pun turut sama meningkat. Jadi apa yang beritahu oleh Tuan Mentor, waktu mula-mula bekerja, gaji 1,600 rasa tidak cukup. Tetapi apabila gaji sudah berganda pun masih rasa tidak cukup lagi. Hatta sudah berpendapatan 10,000 sebulan pun tetap tidak cukup. Sebab itulah kenapa mereka yang bergaji besar pun turut sama ada masalah hutang. Gaji besar, hutang pun besar. Maka kalau nak menyimpan, memang tidak boleh tunggu duit lebih. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok rujuk poster saya di atas ni, kena berdisiplin. Untuk menyimpan kena ada disiplin. Yang salah apa dia? Kita dapat income, kita dapat gaji, kita berbelanja dulu. Dapat gaji, kita berbelanja dulu. Maka kita kata, okey tak apa, tunggu duit lebih baru aku simpan. Ini adalah konsep yang salah di dalam membuat simpanan wang. Apa yang konsep yang betul ialah, apabila kita terima gaji, kita simpan dahulu. Kita terima gaji, kita simpan dahulu. Selebihnya daripada kita buat simpanan tu, barulah dibelanjakan. Berapa banyak perlu disimpan? Kata pakar keuangan, sekurang-kurangnya 10% daripada gaji kita. Kalau seorang tu gaji 1,000, maka dia kena simpan 100. Kalau gaji 2,000, kena simpan 200. Kalau gaji 3,000, kena simpan 300. Kalau gaji 5,000, kena simpan 500. Kalau gaji 10,000, maka kena simpan sekurang-kurangnya sebanyak RM1,000. Sebab tu apabila terima saja gaji, langkah pertama sekali ialah simpan, selebihnya baru dibelanjakan. Apa lagi diberitahu oleh Tuan Mentor, bukan sahaja duit gaji perlu disimpan, tetapi duit hasil daripada perniagaan pun kena simpan juga. Ada yang pernah saya buat, apa yang pernah saya buat suatu ketika dahulu, apabila dapat hasil perniagaan, saya senaraikan dahulu duit itu hendak dibelanjakan ke mana. Akhir sekali baru saya periksa baki yang boleh disimpan. Namun cara ini ternyata salah. Memang tidak akan berbaki pun, bahkan tidak cukup.
Sebab itulah terima duit pendapatan ke, duit gaji ke, duit perniagaan ke, simpan dulu, simpan dulu, lebih baru kita belanjakan. Daripada pengalaman inilah baru saya faham prinsip penting apabila hendak menyimpan, potong dahulu, belanja selebihnya, ataupun simpan dahulu, belanja selebihnya. Bukannya belanja dahulu, simpan selebihnya. Jadi konsep dalam membuat simpanan ialah kita perlu simpan dahulu, belanja selebihnya. Bukannya belanja dahulu, simpan selebihnya. Selamat beramal. Moga mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah untuk menyimpan duit, maka saya sarankan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan juga guru-guru keuangan yang lain menyarankan untuk kita menyimpan emas. Menyimpan emas. Yang ni 5 dinar, yang ni ialah 1 dinar. Simpan dalam bentuk emas, insya-Allah kekayaan kita, simpanan kita bertambah tahun demi tahun, bulan demi bulan. Tak percaya tuan-tuan boleh amalkan. Saya dah amalkan, sangat manfaat, dan moga-moga tuan pun boleh menyimpan emas supaya apa? Supaya kekal simpanan kita. Kekal simpanan kita. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Yang ingin menyimpan emas boleh rujuk nombor telefon saya di atas, saya akan bantu sebaiknya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.